Nabi dijunjung, diarak sana kemari. Beribu-ribu orang mendengar dia bercakap. Sampai ceramah aku tak laku. Tu aku tambah je lah. Itu bukan kualiti yang boleh diketengahkan sebagai pemimpin kepada suatu jemaah Islam. Ramai lagi yang lebih alim pada dia. Hak ni yang nak diketengahkan, tapi orang tak mau. Hak yang bercerita berilmu tak mau. Mereka mau orang yang duk mengata orang sana sini. Al-Fadil, Al-Ustaz Firdausi Al-Permatang Pauhi. Yang kalahi. Itu dari segi politik, tuan-tuan. Yang aku punya ni aku jawab sekejap lagi. Saya nak sebut apa yang dia kata pada Datuk Anwar Ibrahim semenjak dia masuk UMNO. Dulu orang yang tawaduk, orang yang khusyuk, orang yang khudu'. Hari ni dia kata apa? Apa pandangan Permatang Pauh dilihat sebagai kubu Datuk Seri Anwar Ibrahim? Datuk tewas tipis lawan Datuk Seri Dr. Wan Azizah dalam pilihan umum lalu. Sampai sepak tong. Itu aku tambah lagi lah. Kini Datuk Seri Anwar sudah bebas. Apakah Datuk merasa ada peluang untuk lawan kerusi Parlimen Pematang Pauh pada pilihan raya akan datang? Dia jawab apa dia? Saya rasa dalam pilihan raya akan datang, Datuk Seri Anwar Ibrahim perlu kerja kuat sikit. Bukan mudahlah. Pada pilihan raya lepas, saya masuk dalam keadaan saya tak sempat buat kerja. Di samping kurang networking. Kali ini, beliau kena buat kerja kuat sikit. Kalau nak teruskan survival politiknya di Pematang Pauh, ataupun beliau kena fikirkan alternatif lain. Tuan-tuan, hebat bekas imam masjid negara kita ni. Sampai menangis lah budak tu. Hai, mengenangkan imam aku yang seorang ni. Ada kepatut dia kata ni, bagaimana seorang bekas penyanyi rock dianggap seperti ulama PAS? Tuan-tuan, aku tak pernah sebut diri aku seorang ulama pun. Tak ada pun orang sini yang menganggap dia anak ulama. Tapi mungkin tuan-tuan, bila dia tengok anak berpakai jubah serban ni, orang pandang ulama. Memang itulah kesan daripada pakaian dalam Islam. Dan takkanlah seorang yang dipandang sebagai seorang ulama nak buat kerja-kerja maksiat. Mestilah sekurang-kurangnya apabila kita berpakaian begini para hadirin, walau aku tidak hafiz macam dia, walau aku tidak ke Mesir macam dia, tuan-tuan, sekurang-kurangnya Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Hujatul Islam Imam Ghazali ada menyatakan kitab Al-Ihya Ulumuddin. Dia kata nafsu boleh disekat 3 perkara. Pertama, majlis ilmu. Kedua, bergaul dengan orang alim. Ketiga, cara berpakaian. Yang ni imam besar ni tuan-tuan, dia tak boleh tengok bekas penyanyi rock macam aku bila berubah jadi orang baik, nak memakai jubah cara Rasulullah SAW pakai, sunnah-sunnah orang alim, sunnah-sunnah Nabi. Dia pula boleh orang pertama yang menyatakan bahawa tak kena pada tempatnya. Mu apa? Elah, aku cakap mamak ni. Tuan-tuan, tak payah saya nak dia betulkan ayat-ayat suci Al-Quran yang dibaca. Para alim ulama' berbaris di belakang mana, tuan-tuan. Dah tentu mereka akan menegur aku terlebih dahulu daripada mu ni. Dia tak pernah, tuan-tuan, Ana tak pernah usik dia ni. Tapi bila dia menimbulkan kenyataan nak menjatuhkan maruah kita, kita juga ada maruah. Al-muru'ah dalam Islam dipanggil. Tapi di manakah letaknya maruah seorang bekas imam besar masjid negara apabila dia bercakap, orang di atas buat kerja, ada pimpinan-pimpinan termasuk rakan taulan dalam UMNO yang terus melakukan kerja-kerja maksiat, yang mengeluarkan lesen-lesen judi, yang mengamalkan Islam hari ini boleh, besok tak boleh, hari bekerja boleh datang inol daratista goyang gerudi, lepas tu kita baca tahlil, lepas tu kita buat konsert banyak lagi, buat akademi fantasia, buat show buat Malaysian Idol, buat mentor, buat apa kejadah sekali tuan-tuan. Tapi dia buat semua ini. Di mana kamu ketika itu? Di mana kamu imam? Mam! Di mana kamu? Yang kamu nak bercakap seorang bekas penyanyi rock sebagaimana aku. Tak payah mu cakap lah. Mu betulkan ahli kamu dulu. Betul ke tak tuan-tuan? Bukan marah ni, geram dia. Betulkan dulu. Nak tegur orang pakai jubah. So kata aku lah, aku nak pakai jubah apa-apa. Ni hari dia aku gondol aku pakai lagi.
Saja je aku buat macam ni. Nak tengok dia kata apa pula lepas ni. Apa barang Syekh macam ni kena perangai. Seorang imam macam ni tuan-tuan. Masuk UMNO lagi. Masuk UMNO. Ni imam lagi masuk UMNO. Dah tu baru tuduh memecah belah masyarakat. Tak teringin ke anak-anak tuan-tuan dulu bekas penyanyi rock, dulu tepi jalan main muzik, Masya Allah, sekarang berubah duduk masjid pakai jubah serban, ikut orang alim, dengar kuliah, Masya Allah, tak seronok, tak sejuk, qurrata a'yun, mata hati kita tuan-tuan mesti seronok. Tapi imam ni kata tak boleh. Kenapa dia marah sangat? Pasal aku masuk apa? Nak suruh masuk UMNO. Ni dia kata apa? Apa dia kata lagi? Tak habis cerita hari ni dia sampai 8 pagi. Aku cerita pasal dia. Tak kira aku Dia kata malaikat masuk UMNO pun kena label juga. Dia kata. Anak nak tanya pula malaikat jenis mana yang masuk UMNO ni? Malaikat ni dia berdamping dengan orang-orang yang bercita-cita benar-benar untuk melaksanakan hukum Allah. Ketika itulah datang bantuan tuan-tuan. Saya bukan nak cerita tuan-tuan, waktu berguling kereta saya ni tuan, kalau ikut kereta saya total loss, mampus dah aku. 7 kali pusing balik. Orang abang plus ronda yang selamatkan ada kata, kereta ustaz 7 kali pusing balik. Anak merangkak keluar boleh cari barang lagi, tak ada rezabah. Pasal mungkin niat kita nawai itu perjalanan nak pergi buat ceramah anak bukan nak macam dalam masyarakat, mengajak orang kepada Islam. Ini suatu yang saya sendiri rasa. Bukan saya seorang, Ustaz Ridwan Makno pun baru ni kereta ansar dia langgar trailer, cermin datang menerjah, luka pun tak ada. Allahu Akbar. Tapi janganlah tuan-tuan masuk pas lepas ni pelumba lah berderah laju-laju pula, jangan pula. Pasal apa laju ni? Orang pas kata. Jangan gitu. Jangan buat leceh. Muslimin muslimat rahimakumullah. Saya mintalah supaya Datuk Firdaus sebagai seorang yang menyimpan Al-Quran, contohilah Al-Fadhil Ustaz Ghazali kita sebentar tadi. Amat berhati-hati dalam berkata-kata. Kamu orang yang ada pengisian Al-Quran di